Welcome to Social Wave Vlog. Assalamualaikum semua. So hari ini saya dan teammate saya ingin membincangkan tentang apa yang kita orang dah buat dan information apa yang kita orang dapat untuk menghasilkan satu majalah. Saya akan menceritakan kenapa kita orang pilih nama Social Wave sebagai title magazine kita orang. Nama ni boleh menonjolkan fokus kepada isu sosial yang berkaitan serta mewakili semangat perubahan atau pengaruh positif dalam kalangan remaja. Apa kita orang buat magazine ni adalah sebab kita orang nak bincangkan tentang impak media sosial dalam kalangan remaja di Malaysia. So untuk page yang seterusnya, kita orang ada carta organisasi. Di situlah kamu semua tahu siapa yang menghasilkan majalah ini. Kita ada ketua editor, kita ada pengurus penyunting teks, kita ada pengarang kandungan, kita ada pengurus pemasaran, kita ada penasihat penyelidikan dan terakhir pereka bentuk grafik. So untuk isi kandungan magazine Social Wave ni, kita ada 5 tajuk: interaksi sosial remaja, tekanan sosial dan kecantikan, kesihatan mental remaja, pendidikan pembelajaran dan terakhir pengaruh keluarga dan nilai masyarakat. Itu adalah tajuk untuk majalah kita orang. And then page yang ke-16 adalah semua rujukan di mana kawan-kawan saya memberi link di mana diorang dapat semua information yang untuk tajuk tersebut. Jom kita tengok apa yang kawan-kawan saya share pula untuk dalam majalah ini. Hai, saya Aisyah Humaira. Hari ini saya akan kemas saya punya barang-barang seni ke dalam almari ini sambil cerita tentang interaksi remaja di media sosial. Zaman sekarang ni, teknologi dah makin canggih. Kita ada macam-macam media sosial. Antaranya kita ada Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Kat situ lagi senang untuk semua orang berkomunikasi. Okay, saya nak cakap pasal positif dengan negatif budak remaja sekarang dalam berkomunikasi dalam media sosial. Okay, antara positifnya, diorang banyak dapat maklumat daripada kawan-kawan diorang. Diorang dapat macam-macam benda baru lah. Diorang dapat kawan baru, diorang dapat maklumat baru, diorang dapat merasa pengalaman yang baru. But at the same time, kesan negatif dia sangat-sangat besar. Negatifnya adalah cara mereka bercakap. Zaman sekarang budak remaja bercakap dengan tata cara yang tak berbudi bahasa. Diorang macam terlalu terikut-ikut dengan trend. Diorang terikut-ikut dengan trend. So kalau macam dekat kebiasaannya dalam TikTok ada banyak trend. So bila diorang kat sekolah, bila seseorang tu diorang tak tahu trend, diorang akan dipulaukan, diorang akan dipinggirkan daripada kawan-kawan mereka. Selagi tak tahu apa itu trend dalam TikTok yang berlaku, apa yang berlaku dalam TikTok tu, mereka akan dipinggirkan. Nampak tak betapa susahnya untuk mereka, untuk seseorang itu berkomunikasi dengan semua orang jikalau mereka tidak tahu apa itu TikTok trend. Second is pasal bully cyber. Bully cyber ni kerap berlaku. I rasa macam setiap tahun berlaku. So bully cyber ni dia basically macam seseorang itu tak puas hati dengan seseorang kat dalam media sosial. So berlakunya bully cyber dalam tu, diorang akan bercakap dengan perkataan kasar semua tu, perkataan lucah, perkataan yang menjengkelkan sampai seseorang itu boleh bunuh diri. Benda tu tak elok lah. Dan lagi untuk remaja kan, dan lagi kalau seorang target itu remaja. Remaja ni kenalah jangan ambil remeh-temeh semua benda ni. Parents semua kenalah jaga anak-anak semua dalam melakukan dalam media sosial ni, sebab mereka macam terlalu ketagih tau. Sampai sini saja, bye. Hai korang, saya Wawa. Hari ni korang teman Wawa Makeup sambil kita bincang pasal topik yang tengah hangat dalam remaja zaman sekarang. Topik apa? Topik tekanan sosial dari media sosial, terutamanya dalam hal kecantikan. Jadi kita tahu media sosial ni memanglah menyeronokkan, tapi ada benda-benda yang kita kena hadkan. Standard kecantikan yang kita tengok dalam dunia digital ni kadang-kadang tak betul pun, tak realistik pun apa yang korang tengok. Kita ni selalu tengok gambar-gambar yang telah diedit, nampak gempak, nampak cantik, nampak menarik dalam media sosial. Satu lagi isu, kita ni selalu bandingkan diri kita dengan orang lain dalam media sosial. Bila kita tengok orang tu, kita macam, kenapa aku ni tak cantik macam dia? Kenapa aku ni tak lawa macam dia? Kenapa aku tak menarik macam dia? Kenapa dia kurus? Kenapa itu? Kenapa ini? Padahal kita ni unik dengan cara masing-masing. Macam yang kita tahu, zaman sekarang memang mementingkan kecantikan
pretty privilege ataupun hak istimewa untuk orang cantik. Kalau kau cantik, kau dapat layanan istimewa. Standard kecantikan ni boleh merosakkan kesihatan mental dan fizikal, terutamanya kecelaruan makan. Kita nak jadi macam dia sampai kita tak makan, tak tidur, tak minum apa semua benda semata untuk jadi kurus. Lepas tu, media sosial ni boleh buat kita hilang keyakinan diri. Kita rasa kita ni tak cantik, tak yakin dengan diri kita. Kita nakkan perhatian, pujian daripada orang lain. Kalau macam orang tu tak puji kita, orang macam tak puji kita, kita rasa kita ni tak cantik. Padahal kita sendiri yang kena cari keyakinan diri kita sendiri, tahu tak? Yang paling teruk, bila kita duduk asyik banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, benda tu boleh bawa kepada perasaan benci kepada diri sendiri. Jadi tak salah pun kalau kita ni nak guna media sosial, tapi kena berpada-pada. Jadi apa yang kita kena buat untuk elakkan benda ni berlaku? Kita kena berhenti kejap daripada media sosial, rehat kejap daripada tengok benda-benda yang boleh merosakkan kesihatan mental kita. Yang paling penting, kita ni kena sentiasa berfikiran positif, kena cakap benda-benda baik je pada diri sendiri. Sebab berfikiran positif ni boleh lawan balik pemikiran-pemikiran yang negatif yang ada pada diri kita. Jadi kita kena ingat, kecantikan tu bukannya datang dari kecantikan wajah dan badan semata-mata. Kita unik dengan bakat kita, dengan cara kita berfikir, kualiti diri kita. Semua tu boleh buat kita nampak cantik. Jadi jangan lupa kawan-kawan, sentiasa hidup dengan berfikiran positif. Kita ni semua cantik dengan cara masing-masing. Love yourself guys. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Afrina binti Amir. Hari ini saya akan mengkongsikan kesihatan masalah remaja di sosial media pada zaman sekarang. Okey, zaman sekarang remaja terjerat dalam dunia sosial media yang begitu tragik. Kita dapat melihat bahawa remaja sekarang sangat obses dengan sosial media dan banyak meluangkan masa mereka dalam bilik mereka masing-masing. Okey, mereka ini terpapar dalam pelbagai platform seperti Instagram, TikTok, Twitter dan Facebook yang kadang-kadang banyak memberikan impak negatif yang kepada remaja juga. Tapi kita dapat lihat juga remaja sekarang ingin banyak mengejar populariti dan kesenangan hidup mereka hanya untuk mendapatkan like atau followers masing-masing. Okey, hari ni kita dapat mengambilkan remaja merasa tertekan untuk menyesuaikan diri mereka di dalam sosial media juga, kerana mereka tidak dihargai oleh netizen pada zaman sekarang yang hanya memberikan kecaman dan komen negatif yang membuatkan kesihatan masalah mereka sangat terganggu, seperti kemurungan, ketagihan, niat mempunyai untuk membunuh diri semua. Jadi kita dapat melihat daripada situ betapa buruknya sosial media di zaman remaja sekarang. Okey, walaupun sosial media ini mempunyai banyak manfaatnya seperti kemudahan berkomunikasi bersama keluarga, kawan-kawan, bersosial, berada di serata tempat, yang kita dapat tekankan pentingnya pendekatan seimbang dan mental yang kuat dan kesedaran diri kita bukan hanya berada di sosial media tapi berada di dunia luar juga. Remaja juga perlu memahami kebenaran di sebalik dunia maya itu tidak mempunyai kehidupan yang sebenar dan tidak dapat membayangi kehidupan kita, juga kebahagiaan dan semuanya. Yang kita dapat tekankan juga seharusnya diberikan perkembangan diri kita yang sihat, mental yang stabil dan seimbang, dan kebahagiaan diri kita tanpa bergantung di dalam dunia maya. Okey, hari ini saja saya akan mengkongsikan kesihatan tentang masalah remaja di sosial media. Jadi terima kasih banyak-banyak. Hai guys, saya Nordiana. Hari ini saya nak buat assignment, dan sambil-sambil saya nak buat assignment, saya nak ceritakan atau bagi tahu tentang impact media sosial dalam kalangan remaja di Malaysia. First, apa yang positifnya tentang media sosial ni is ianya boleh menjadi sumber maklumat untuk student, untuk pelajar macam saya. Next,
media sosial ni boleh dijadikan tempat untuk berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru-guru. Dan yang paling penting, media sosial ni boleh menjadi alat untuk pelajar belajar bersendirian. Tak perlu ada kawan-kawan yang lain. Since banyak sumber yang pelajar boleh dapat dari media sosial ni. Second, apa yang negatifnya tentang media sosial ni is ianya boleh menyebabkan gangguan dan ketagihan. Gangguan pada saya maksudnya hilang fokus untuk belajar. Kelebihan media sosial ni, ini boleh menjadikan akses kepada pelbagai maklumat, termasuk bahan rujukan, bahan kajian, berita atau sumber pembelajaran yang lain. Media sosial ni juga boleh menjadikan pembelajaran lagi menarik dan interaktif. Macam video-video yang kita tengok dekat YouTube atau dekat TikTok tu, yang study something. Dan kalau ada kelebihan mesti ada kelemahan, betul tak? Kelemahan media sosial ni, dia boleh menyebabkan kita hilang tumpuan dan hilang fokus terhadap pembelajaran. Dan kadang-kadang mesej yang kita dapat dari media sosial ni pun kita tak tahu betul ke tak, kita tak tahu sahih ke tak, dan boleh mengganggu emosi dan mental kita. Dan yang paling penting sekali lah, untuk akses media sosial ni kita perlukan internet, dan tak semua pelajar ada kemudahan untuk akses internet tersebut, untuk akses media sosial tersebut. Ini boleh menyebabkan sesetengah pelajar ketinggalan dari segi pembelajaran dan pendidikan mereka. So, kesimpulan dia, media sosial ni ada potensi yang sangat besar untuk menjadi alat yang berguna dalam pembelajaran dan pendidikan. Tapi penggunaan media sosial ni perlu dilakukan dengan bijak untuk mengelakkan impak negatif yang boleh ditimbulkan. Itu saja. Hai semua, my name is Shifa. So today in this video, saya nak bercakap tentang betapa pentingnya peranan keluarga dan masyarakat dalam membantu rasa gejala sosial di kalangan remaja ni. So let's get started. Okay, cuba korang bayangkan, kita ni memang duduk dekat dalam family kita. Kita akan membesar dengan ibu bapa kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita. So, diorang ni yang akan mendidik kita untuk menjadi manusia yang bertauladan. Diorang ni memang kena care kat kita supaya kita macam cenderung untuk ke arah kebaikan. Okay, let's say if satu family ni diorang jenis yang macam tak care, lantak kau lah nak buat apa kan. So remaja-remaja yang macam ni, diorang lebih cenderung untuk terlibat dalam gejala sosial yang macam boleh isap dadah ke, macam tu. Sebab family diorang jenis yang tak kisah. So keluarga ni memang memainkan peranan yang penting untuk membentuk sahsiah kita untuk menjadi orang yang lebih baik. So itulah betapa pentingnya peranan keluarga di kalangan remaja ni. Okey, selain peranan keluarga, masyarakat ni pun berperanan yang penting dalam membentuk remaja dekat Malaysia ni. Contoh masyarakat ni diorang boleh buat program membentuk diri remaja, program sahsiah remaja. Dalam contohlah diorang boleh buat program-program macam ni untuk mengajak remaja-remaja sekarang supaya diorang tak cenderung untuk gejala sosial yang teruk tu. So, okay, sebagai contoh yang lain, let's say lah masyarakat-masyarakat dekat Malaysia ni terjumpa remaja yang problematik. Diorang terjumpa remaja yang isap dadah ke, remaja isap rokok, budak-budak belasan tahun tu. So, diorang ni ada selain ibu bapa, diorang ni memainkan peranan yang penting dalam menegur budak-budak remaja yang buat benda-benda macam tu. So, sebab let's say lah family diorang tak kisah kan. So, masyarakat ni pun penting lah untuk tegur diorang supaya tak buat benda macam tu. Benda tu tak elok untuk remaja-remaja yang macam ni. So, that's why lah masyarakat pun penting dalam memanteras gejala sosial di kalangan remaja dekat Malaysia ni. Okay guys, itu sahaja daripada saya.